Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Harap sihat. Lama kita tak berjumpa. Baiklah, saya Cikgu Muhammad Ikram bin Nasir. Pada hari ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, yang mana pada hari ini kita akan tengok bab 5, aplikasi teknologi reka bentuk fashion. Yang mana pada hari ini saya akan kupas topik 5.2.4, lakaran reka bentuk fashion. Lakaran reka bentuk fashion. Dalam bab terdahulu, anda telah mempelajari dua bentuk lakaran, iaitu lakaran dua dimensi dan lakaran tiga dimensi. Sebelum menghasilkan reka bentuk fashion, lakaran perlu disediakan terlebih dahulu kerana lakaran merupakan proses menjelmakan idea kepada bentuk gambaran yang boleh dilihat dengan jelas. Anda perlu mengenal pasti elemen reka bentuk, bahan dan teknik cantuman yang akan digunakan. Kemudian, labelkan pada lakaran anda. Sebelum kita meneruskan lagi sesi kita, kita kena kenal pasti dulu apakah perbezaan antara lakaran dua dimensi dan lakaran tiga dimensi. Baiklah, kita pergi kepada lakaran yang pertama, iaitu lakaran dua dimensi. Lakaran dua dimensi ialah lakaran yang mempunyai satu pandangan sahaja, sama ada pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan bawah atau pandangan atas. Elemen reka bentuk juga diambil kira semasa proses lakaran. Seterusnya, kita tengok apa pula yang dimaksudkan dengan lakaran tiga dimensi. Lakaran tiga dimensi ialah lakaran yang memberi gambaran sebenar objek dari pelbagai sudut. Ianya menggambarkan dimensi, iaitu panjang, lebar dan tinggi bagi sesuatu objek. Elemen reka bentuk juga diambil kira semasa proses lakaran. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan uji minda bagi membezakan antara lakaran dua dimensi dan lakaran tiga dimensi berdasarkan contoh daripada buku teks. Okey, kita tengok rajah 5.1, contoh lakaran dua dimensi dan tiga dimensi reka bentuk seluar. Untuk lakaran dua dimensi bagi seluar ini, kamu akan dapati kita akan nampak satu pandangan saja, iaitu pandangan hadapan yang mana melibatkan dua saja ukuran, iaitu ukuran tinggi dan ukuran panjang. Manakala bagi lakaran tiga dimensi pula, kamu akan ada ketinggian, panjang dan satu lagi lebar. Sekarang kita tengok pula contoh 5.2, contoh lakaran dua dimensi dan tiga dimensi reka bentuk kasut. Awak nampak kalau lakaran dua dimensi bentuk kasut tu macam mana? Macam tu saja, satu pandangan saja, sisi itu saja yang kita nampak. Manakala lakaran tiga dimensi, kita akan nampak dengan lebih jelas bentuk sebenar keadaan kasut tu. Dan saya ingatkan untuk aktiviti awak selepas ini, memang awak akan ada kena hasilkan dua lakaran iaitu lakaran dua dimensi dan tiga dimensi. Dan antara benda-benda yang awak kena buat adalah seperti dalam contoh ni lah. Maksudnya kita kena labelkan reka bentuk yang ringkas dan sesuai untuk lelaki dan perempuan. Kemudian ada elemen garisan. Kemudian fabrik kapas yang tahan lasak dan boleh dibasuh. Warna sejuk dan corak kotak-kotak sesuai untuk remaja. Jadi pada lakaran yang awak akan hasilkan hari ini, saya nak benda-benda ni ataupun elemen-elemen ini dimasukkan. Okey, sekarang kita tengok pula contoh bagi rajah 5.3, iaitu contoh lakaran dua dimensi dan tiga dimensi reka bentuk topi. Okey, untuk lakaran dua dimensi, okey, ini adalah pandangan atas bagi sebuah topi. Maksudnya awak tengok daripada atas, kalau
Awak ada topi, macam ni topi. Okey. Okey, ni topi saya Topi saya. Maksudnya kalau awak tengok dari atas, awak akan nampak macam ni lah. Tapi bila dalam bentuk 3 dimensi, kita akan nampak topi tu dengan lebih jelas. Okey. Dalam lakaran yang awak akan hasilkan, apa yang saya nak awak buat, awak kena labelkan elemen-elemen yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam ini dia beritahu kombinasi warna sejuk dan panas. Kemudian dekat sini dikata ada elemen garisan. Dan seterusnya dekat sini ada tekstur fabrik kapas yang tahan lasak dan serap peluh. Dan ini pula contoh yang keempat, iaitu lakaran 2 dimensi dan 3 dimensi reka bentuk beg. Jadi awak dapat bezakan macam mana yang dikatakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan seperti biasalah pada lakaran tersebut, perlu juga dinyatakan elemen-elemen yang berkaitan. Warna sejuk, elemen garisan melengkung berbentuk bunga, kemudian reka bentuk segi empat sesuai untuk murid. Nampak? Kat sini dinyatakan, maksudnya pada lakaran 2 dimensi ini adalah pandangan hadapan. Manakala pada lakaran 3 dimensi ini diambil dari sudut pandangan sisi dan dilukis dalam bentuk 3 dimensi yang lebih jelas. Okey, baiklah pelajar, untuk aktiviti hari ini, apa yang saya nak awak buat? Okey, awak kena fikirkan satu reka bentuk fashion, pakaian atau aksesoris. Awak kena bezakan apa yang dimaksudkan dengan pakaian dan apa yang dimaksudkan dengan aksesoris. Telah diajar dalam topik yang lepas. Jadi awak pilih salah satu. Awak boleh buat sama ada awak nak buat pakaian ataupun aksesoris. Okey, sekiranya sebagai contoh lah, katakan awak nak buat topi, macam tadi topi yang saya tunjuk tadi. Katakan awak nak buat lakaran reka bentuk topi ni. Jadi awak lukislah gambar topi ni dalam bentuk 2 dimensi. Tapi saya tak nak sama dengan lakaran yang tadi. Topi dia ada banyak design kan. Jadi awak pandai-pandai reka sendiri design awak untuk lakaran 2 dimensi, dan seterusnya lukiskan satu lagi gambar topi tersebut menggunakan lakaran 3 dimensi. Itu kalau awak nak buat topi lah. Tapi kalau awak nak buat benda-benda lain boleh. Contohnya awak nak buat gambar kasut ke, ataupun tali pinggang ke, ataupun scarf rambut ke dan sebagainya lah. Asalkan benda tu berkaitan dengan fashion dan aksesoris. Fashion, pakaian dan aksesoris awak boleh buat. Saya bagi kebenaran untuk awak buat. Tetapi lakaran mesti ada dua, iaitu lakaran 2 dimensi dan lakaran 3 dimensi. Dan pastikan lakaran tersebut awak labelkan elemen reka bentuk dia. Elemen reka bentuk awak labelkan, kemudian bahan dan teknik cantuman yang awak gunakan. Kemudian seperti biasa, hantar pada saya sebagai bukti awak menghadiri kelas PDPR hari ini. Okey, baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang telah menghadiri sesi PDPR ringkas pada hari ini. Dan seperti biasa, saya nak awak jawab kuis yang saya telah sediakan dan kod ada tertera di situ, iaitu 60241766. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.